Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan imam, tuan bila, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesempatan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara rezeki yang kadang-kadang orang tak nampak rezeki, dia minta daripada Allah, ya Allah kurniakanlah rezeki pada kami, kurniakanlah rezeki padaku, tapi tak apa nampak bahawa rezeki kesihatan itu adalah rezeki yang satu kurnia Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang mendapatnya. Jadi dengan kesihatan itu kita manfaatkan untuk menuntut ilmu, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada 2 minggu lepas kita telah menghabiskan berapa hadis? 5 hadis berkenaan dengan at-taqwa. Pada hari ini kita sambung bab yang baru, iaitu babun fil yaqin wat tawakkul. Bab fil yaqin wat tawakkul, iaitu yakin dan tawakal. Nah, ya, tak translate pun tuan-tuan dah tahu. Kita orang Melayu ni dengan Arab lebih kurang aja. Maknanya hebat dah tu. Kalau baca kita Arab, insya-Allah confirm faham ke tidak tak tahulah. Tapi insya-Allah perkataan yakin itu dalam bahasa Melayu yakin. Tawakkul, tawakal. Dalam bahasa Arab, tawakal itu daripada kalimah tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Tawakal itu fi'il madhi, past tense, perkara yang telah berlaku. Tawakkalal imam ala Allah. Imam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu ala Allah, saya telah bertawakal kepada Allah. Tawakkala yatawakkalu, sedang bertawakal. Tawakkul isim masdar, kata nama terbitan. Maknanya kata itu daripada mana? Daripada kata nama inilah tawakkul itu. Jadi bahasa Melayu dia tak ambil tawakkul, dia ambil tawakal. Tawakal itu daripada fi'il madhi. Maksudnya apa? Tawakal. Nanti kita akan huraikan insya-Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menghimpunkan dua perkara dalam satu bab, iaitu yakin dan tawakal kali. Jadi kita nak lihat betapa Imam Nawawi ni sangat halus dalam menyusun bab-bab ini, sehinggalah nama-nama bab, himpunan-himpunan bab itu susunannya dimulakan daripada babul ikhlas, dan ikhlas kemudian taubah, maknanya nak mula menuntut ilmu, nak mula mengenal Allah Subhanahu wa taala, bersihkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, kemudian sabar. Yang ketiga sabar. Orang tak sabar dah tak datang dah. Ni orang-orang yang sabar, alhamdulillah. Sabar maknanya dulu datang, kini datang, insya-Allah dulu, kini dan selamanya datang. Kelas lagi ada hayat kita, panjang umur insya-Allah ya. Panjang umur, sihat tubuh badan, kita datang. Kalau tak datang pun tak sihat, boleh tengok YouTube. YouTube. Jadi alhamdulillah ilmu itu di hujung jari aja. Jadi ini bab yakin dan tawakal. Bila mengatakan ya berkenaan dengan yakin dan tawakal, saya metik daripada kitab Arab sikit. Dia katakan jama'al muallif bainal yaqin wat tawakkul. Muallif ini iaitu Al-Imam An-Nawawi menghimpunkan di antara yakin dan juga tawakal ini. Dia kata li'anna tawakkul samratun min samaratil yaqin. Kerana tawakal itu, bahasa Melayu sebut tawakal lah. Tawakal itu adalah satu, dipanggil buah daripada buah-buahan yakin. Orang yang tak yakin takkan bertawakal.
Itu mafhumnya. Macam mana nak tawakal? Tak yakin, kita kata serah pada Allah. Anak nak pergi belajar, anak saya kecil, nak duduk asrama, pandai ke dia? Takut anak kecil. Mana ada anak yang besar? Anak besar dah jadi bapa orang pula. Anak kecil lah memang duduk asrama. Kalau dah besar dia tak duduk asrama. Memang anak kecil. Anak kecil. Lepas tu anak nak belajar luar negeri, tak berani. Pasal apa? Siang dia mana pernah berpisah dengan keluarga. Nak tunggu pisah keluarga, tak pernah pisah dengan apa, dia tak apalah, tak payah belajar lah, tak apa. Duduk aja buah ketiak mak. Contoh gitulah orang kata kan. Jadi tak nak anak tu jauh daripada mak, jauh daripada ayah. Itu sebagai contoh. Anak kahwin dengan ni pun tak boleh, nanti anak kita tu nak bagi makan apa. Macam-macam lah kita. Kurangnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tawakal itu adalah, dia kata satu buah, bukan sebut bila kata buah, ini buah itu, mana satu cabang daripada cabang-cabang yakin, ya. Fal yaqin huwa quwwatul iman was sabat. Dan yakin itu itulah kekuatan iman dan juga as-sabat. Sabat ini apa? Orang Melayu, ni jangan pula sabat diterjemah bahasa Melayu pun ada juga. Apa sebat? Bukan. Itu sebat rotan belasah, lain. Tak masuk. Sabat itu tetap pendirian, berpegang teguh, itu panggil sabat. Sabat. Jadi itu. Yakin itu, kata apa? Yakin itulah kekuatan iman. Orang yang tak beriman takkan yakin pada Allah. Orang yang kemudian yakin, bila dia melakukan sesuatu itu, dia yakin kerana kuatnya iman dia. Dia nak datang solat, nak solat berjemaah ke tidak, nak berhenti kereta ni, nak berhenti kereta, kemudian dah sampai sebelah masjid, teringat, alamak kasut baru. Dah susah hati. Nak singgah nak solat, tidak kasut baru. Sayangnya kasut baru. Jadi nak macam ni. Tu usaha letakkan tempat yang agak-agak selamat, dekat bawah CCTV. Bawah CCTV kasut. Masjid pun pasang CCTV tu tempat rak kasut. Dan tempat-tempat yang selamat, tawakkal Allah, tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau takut juga jangan sampai tinggal je kasut dalam kereta, kaki ayam. Jalan tenang. Ataupun pergi dulu ke masjid, pinjam slipper, kemudian begitulah keadaannya. Jadi itu, ya. Jadi kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengharapkan, mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kena yakin, kena istiqah, kena percaya, kena yakin ini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan membantu hamba-hambanya yang mengharap. Kalau kita berdoa, orang berdoa tapi dalam masa yang sama berdoa tapi tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat ke ni? Itu maknanya kuranglah. Itu menunjukkan kurangnya iman kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah apa yang kita minta itu kita akan dapat. Tapi sama ada kita akan dapat sekarang ini, ataupun kemudian, ataupun akan dapat di akhirat kelak. Itu Allah Ta'ala tangguhkan doa seorang hamba. Kerana doa itu juga adalah ibadah. Baik, ya? Dia kata hatta ka'annal insan yara bi'ainihi ma akhbarallahu bihi rasulahu min syiddati yaqini. Dia kata sehinggalah seorang itu akan melihat dengan matanya apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasulnya, kerana kuatnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah nampak benda tu, apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasulnya, kita seolah-olah akan nampak betul dengan penuh keyakinan. Dan dia kata al-yakin huwa thabat wa iman laisa ma'ahu syak biwajhin minal wujuh. Yakin itu adalah thabat, tetap, dan iman tanpa ada padanya syak,
dengan satu wajah daripada wajah-wajah, maknanya tanpa ada syak sedikit pun, itulah yakin. Dia ada yakin, ada zon, ada syak. Beza yakin, syak. Syak ni syak lah. Sembayang kita syak, dah berapa rakaat dia? Antara 3 ke 4, maka solat itu pilih yang kurang. Yang bila 3-4, 4 lah, untung sikit. Ambil yang untung aja, banyak tak boleh ambil yang kurang, itu syak. Dalam menentukan kiblat dipanggil kiblat itu amrul zanni. Zon ni macam mana? Bila zon, kita kata zon itu dia lebih kurang 80% kepada yakin. 80% dia tak yakin tetapi 80%. Maknanya kalau kita kata kiblatnya begini, dia yakin ni, tengok pada matahari, nak tengok hari tu istiwa azam, mendung, siap hujan lagi lebat. Tak apa, tapi macam mana nak tentukan? Maka dia yakin, tengok pada kadang ini, dia nak kata yakin tidak, tapi di situ ada zon juga. Maknanya 80% itu berkemungkinan betul. Dia tak boleh syak kurang pada itu. Agak-agak sinilah akhirnya orang menghadap Masjidil Haram dengan menghadap Jepun. Atau menghadap Korea. Kan asyik tengok cerita Korea je kan. Menghadap Korea semayang. Tak jadi. Dia zon tu 80%. Tapi kalau syak di bawah 50%. Itu keadaannya. Baik. Terus pada kitab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Setelah orang-orang yang beriman itu melihat pasukan Ahzab, pasukan musuh, ini Ahzab, syarikat, sekutu, tentera Ahzab. Setelah orang-orang beriman itu melihat pasukan tentera bersekutu, iaitu musuh, mereka pun berkata, qalu, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan Allah dan Rasulnya itu berkata benar. Hal yang demikian itu tidaklah menambahkan kepada orang-orang yang beriman tadi melainkan keimanan dan penyerahan bulat-bulat. Maknanya bila dia nampak tentera Ahzab itu, musuh tu, bukan menjadikan dia takut, itu, tetapi menjadikan mereka itu bertambah keimanan, bertambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaannya. Bukan makin takut, ya Allah takutnya, takut tak. Semakin tambah keyakinan, keimanan dan penyerahan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, tasliman. Dan dalam firman yang lain pula, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Para manusia berkata kepada orang-orang yang beriman itu, sesungguhnya orang-orang telah berkumpul untuk melawan engkau semua. Oleh kerana itu takutlah kepada mereka, tetapi hal itu makin menambahkan keimanan mereka. Mereka menjawab, Allah, cukuplah Allah menjadi pelindung kita dan sebaik-baiknya yang dijadikan tempat bertawakal. Kemudian mereka kembali dengan mendapatkan kenikmatan dan keutamaan dari Allah. Mereka tidak terkena sesuatu halangan pun dan mereka mengikuti keredaan Allah, dan Allah itu memiliki keutamaan yang agung. Ini dalam ayat ini menceritakan bagaimana kekuatan umat Islam, para sahabat, bila mereka itu berhadapan melihat musuh-musuh yang ramai berkumpul, maka tentu akan rasa gentar. Maka orang kafir, orang munafik cuba untuk menakutkan, takut-takutkan. Tengok tu, ramainya orang, semua nak serang kamu tu, semua nak belasah kamu. Jadi perkara itu tidak menjadikan ketakutan, bahkan bertambahnya keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam seorang itu nak menegakkan amal makruf, nahi mungkar, nak mengajak orang kepada yang makruf, mencegah kepada perkara yang mungkar. Nak cakap ni sungguh salah, nak cakap tidak, cakap tidak, cakap aja. Cakap aja, cakap. Cakap, tawakal ala Allah. Jangan fikir macam-macam. Kita ingat kita cakap itu kerana Allah, bukan kerana amarah. Kalau kerana amarah, kerana nafsu kita marah, itu lain. Orang melihat seorang itu melakukan perbuatan, contohnya lah berkhalwat, dua orang, lelaki dan perempuan, marah kerana Allah boleh. Tapi kalau dia marah, kenapa marah sungguh-sungguh? Rupanya makwa dia, yang berdua-dua, itu kerana amarah. Itu tak boleh lah. Marah sungguh, bagus, marah sungguh, dia pergi mencegah sungguh, rupanya marah apa? Makwa dia kena kebas dengan orang tu, dah berkhalwat, jadi marah. Kan, pasal itu kerana amarah. Tapi kalau tu kerana Allah Subhanahu taala, tak takut. Kulil haq walau kana murran, katakan yang hak walaupun ia pahit. Tapi orang itu tak suka kata yang hak. Yang hak itu tak apa suka kata. Pahit dia kata. Jadi tak suka yang pahit. Katakan yang hak dan kemudian tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Jangan takut rezeki di tangan manusia. Kalau kita takut rezeki di tangan manusia, kita akan takut. Tapi kalau kita letakkan semua itu di tangan Allah Subhanahu taala, letakkan semua tangan kepada Allah Subhanahu taala, maka manusia itu akan yakin, akan bertawakal, serah segala-galanya. Rezeki tangan Allah, segala-galanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan ketentuan manusia. Allah Ta'ala firman lagi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kepada Tuhan yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Itu. Jadi kita bertawakal ini bukan pada sebarang-sebarang. Kita kalau kita serah kepada manusia, contohlah, tak apa, saya ikut je bos. Contoh kalau bos lah, saya ikut je bos. Bos berhenti, saya berhenti. Bos teruskan, saya teruskan. Jadi kemudian, okey, kalau gitu kita sama-sama berhenti. Tak boleh pakai sangat. Belum apa-apa bos balik semula. Contohnya, bos dulu, orang dah berhenti dah, tapi kemudian bos dipujuk, bos dapat masuk balik. Yang ini nasib kau lah. Jadi itu tak boleh. Tapi kita tawakal pada Allah itu, Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Orang lain kalau kita bersandarkan, bertawakal pada yang lain, maka mereka itu tidak hidup selamanya dan mereka itu akan mati, berlawanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman itu sama bertawakal. Tawakal kepada Allah, yakinlah kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tak uraikan lagi apa itu tawakal. Tapi boleh fahamlah, kerana kita daripada kecil mak kita dah suruh tawakal aja. Daripada kecil dah. Tawakal, dengar orang cakap tawakal, tawakal. Bila nak periksa kata tawakal. Tawakal. Lawan tawakal toyol. Lawan dia. Dia tak bertawakal, dia toyol. Tahu toyol. Nanti kan ada tanya pula, apa kaitan tawakal dengan toyol? Toyol ni cerita budak-budak sekolah, dia bawa tu, bawa kertas ke apa, kelipik-kelipik tu masuk sana sini time tu, dia keluarkan toyol, dia panggil. Tu bukan bawa toyol betul-betul. Toyol kan, ni bawa sana sini dalam kasut apa semua, keluar dengan periksa tengok itu toyol. Tak bertawakal pada Allah, takut ni, study dah, malam tak tidur. Tapi oleh kerana tak bertawakal pada Allah, tak yakin dengan apa yang telah lakukan, tak yakin dengan ketentuan Allah SWT, akhirnya yakin dengan toyol. Itu keluar toyol. Dan toyol yang betul pun ya juga. Orang tak yakin dengan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan, maka dia panggil toyol untuk carikan. Kau pergilah rumah siapa malam ini, yang penting aku dapat RM50. Toyol pun kata, baik bos, yang penting ayam golek satu. Saya go. Ayam golek pun ayam golek lah. Contoh kan. Jadi kita letak pada Allah Subhanahu wa taala.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jikalau engkau telah bulat tekad untuk melaksanakan sesuatu perkara, maka bertawakkallah kepada Allah. Perkara yang baiklah. Oh, ni nak mencuri pun tak apa, tawakal aja. Dapat tidak, boleh ke tidak? Ada CCTV ke tidak masjid ni, kita nak ambil duit kat dalam masjid ni. Tawakal. Curi pun pandai tawakal, buat malu orang yang tak mencuri, tak tawakal. Curi tawakal. Kalau dengar dia cakap tawakal, makna tu pencuri sekolah agama tu. Hari ni alhamdulillah kan, maknanya dia orang sekolah agama tapi jadi pencuri. Jadi itulah tugas syaitan, menyesatkan manusia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia pasti mencukupi untuknya. Cukup. Apa yang Allah Ta'ala tentukan, berapa, cukup insya-Allah. Tawakal pada Allah dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Lagi firman-Nya, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya senya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, maka hati mereka menjadi berguncang, jadi takut. Disebutkan nama Allah, jadi takut rasa hati. Wajilat qulubuhum. Itu orang beriman, sebut nama Allah, takutlah kepada Allah, takwa kepada Allah, maka bergentar hati Allah. Baik itu gitu keadaannya. Orang kan kata payah, tapi kalau jin boleh sebut takutlah, kita kata. Kita bacakan ayat azab apa semua, takut dia jin tu, menggelepar kan. Orang kata orang merawat orang menggelepar dia. Ni jin tu takut. Orang kita sebutlah ayat Allah. Ya, kita kata innallaha syadidul iqab. Masya-Allah, sedap suara. Suara yang sedap. Sedangkan ayat tu cerita sungguhnya Allah Taala itu maha dahsyat azabnya, iqab balasannya. Sedapnya suara imam. Sedap pula dia kata. Sedap. Itu tak faham. Jin faham. Baca ayat tu melepah dia. Macam tu. Dia takut kan? Takut. Jadi macam mana orang kata sejahat-jahat manusia itulah sebaik-baik jin. Nampak sangat fitnah buat kat jin. Tanpa hati kita fitnah jin. Tak patut. Jin pun pandai bahasa Arab. Kelebihan jin dia boleh belajar bahasa cepat. Luar tu pergi belajar bahasa Arab. Okey, balik dah pandai cakap Arab. Kita 5 tahun tak pandai-pandai. Jadi insya-Allah kita cuba pandai-pandaikan. Bila disebutkan nama Allah, hati akan jadi gemetar, takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayatnya, maka akan bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya mereka itu bertawakal. Banyak dalam Quran ayat-ayat yang menceritakan tentang tawakal. Maknanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk bertawakal. Tawakal ini adalah satu cabang daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam apa juga urusan kita, kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menentukan baik dan buruknya. Tapi jangan silap pula. Tawakal aja. Nanti kita akan itu. Tawakal, tak apalah. Kenapa tak minta kerja? Tak apa, tawakal. Rezeki di tangan Allah. Kan rezeki, tawakal. Minta kerja pun tidak. Apa pun tidak. Tak apa. Kalau dah kata rezeki itu, dia kata pepatah Melayu kata beras cupak takkan jadi segantang. Itu Melayu kan, patah tu. Beras cupak takkan jadi segantang. Betul lah kalau biar macam itu. Berasnya, ni secupak beras memang tak jadi segantang. Makin habis ada dimakan bubuk. Kumbang apa tu kan. Tapi kalau beras itu padi ditanam jadi segantang. Lebih daripada segantang boleh jadi keadaannya. Jadi itu kadang-kadang perkara yang tidak difahami.
Orang tawakal tak apalah, dan nasib kita macam itu. Itu istilah. Perkara-perkara itu bukan tawakal. Baik. Terlihat sedikit keterangannya. Banyak sekali orang yang salah mengerti dalam melaksanakan ketawakalan kepada Allah Ta'ala itu. Ada yang berpendapat tawakal ialah menyerah bulat-bulat kepada Tuhan tanpa berbuat daya upaya dan usaha untuk mencari mana-mana ruang, mana-mana yang baik dan menyebabkan kebahagiaan. Serah saja. Buatnya tidak, tak ada usaha apa-apa pun. Serah saja, tak apa, kita serah pada Allah. Usaha tidak. Periksa macam mana? Tak apa, tawakal saja. Tak nampak baca apa pun tak apa. Tawakal, yakin. Yakin tawakal Allah akan tolong. Tawakal. Orang nak ngapal Quran, tak apa, tawakal aja. Tawakal aja, mana nak ngapal. Jadi tanpa ada usaha. Jadi itu bukan itu. Ada orang pendapat macam tu. Tak payah minta kerja, tak apa, tawakal. Nanti adalah Allah Ta'ala berikan rezeki. Itu selepas usaha. Ringkasnya, enggan berikhtiar atau menyingsingkan lengan baju. Anehnya, ia meminta yang enak-enak berlaku. Tak nak singsing lengan. Ni tak nak berusaha, tapi minta yang best-best. Nak makan ayam gulik, KFC, nak makan, tapi daripada pagi yang petang tak kerja-kerja, contohnya. Tapi buat makan, nak yang sedap-sedap, contoh. Kerja nak pegawai aja, tapi belajar tak nak. Tu. Apa cita-cita? Nak jadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri. Ni anak kecil, contohnya. Cita-cita apa nak? Perdana Menteri. Tapi sekolah tak nak pergi. Sampai je depan pagar, dia pun melencong. Gitu. Tapi cita-cita tinggi. Cita-cita bagus dah, tapi tak kena. Orang semacam di atas itu rupanya berpendapat bahawa tidak perlu ia belajar. Jika Tuhan menghendaki ia menjadi orang pandai, tentu pandai juga nantinya. Kalau nak pandai-pandai juga, apa perlu belajar-belajar? Kenapa datang sini ngadah kitab, apa dengar ini? Duduk rumah tengok cerita Korea pun, kalau nak pandai dapat juga hadis Korea. Korea Gangnam Style. Itu kan. Apa itu? Tawakal aja. Duduk kat rumah, insya-Allah ilmu tu akan dapatlah. Dia kata, dia siap buat contoh. Ada orang dulu tak pernah pun belajar jadi bidan, tiba-tiba pandai jadi bidan. Tak pernah belajar ngurut, tiba-tiba boleh ngurut. Contoh kan. Dia pun tunggu yang macam itulah. Akhirnya dia aja kena urut. Juga tidak perlu bekerja jika Tuhan menghendaki ia menjadi kaya, tentu kaya juga nantinya. Tak payah kerja. Kalau dah ketentuan kita ini kaya, kayalah. Ketentuannya je. Memang semuanya ketentuan Allah, tapi kita tak tahu ketentuan Allah tu macam mana. Atau ketika sakit tidak perlu ia berubat. Jika Tuhan menghendaki sembuh, tentu sihat kembali pula. Tak payah ubat. Tawakal, insya-Allah Allah sembuhkan, gitu. Ini benda yang salah berkenaan dengan tawakal. Semuanya itu samalah halnya dengan orang yang sedang lapar, sekalipun macam-macam makanan di hadapan mukanya, tetapi jika ia berpendapat jika Tuhan menghendaki kenyang, tanpa makan pun akan menjadi kenyang juga. Macam tu lebih kurang perumpamaan ni. Orang macam ni letak kat depan dia, dah depan ni, tapi apa? Kalau Allah hendaki kenyang, kenyanglah. Nak kenyang macam mana? Ini bukan cerita Piramli. Ekonomi. Dah ambil bau aja sedut. Sedap. Itu bukan macam gitu. Kemudian cara berfikir semacam di atas itu apabila diterus-teruskan pasti akan membuat kesengsaraan diri sendiri, bahkan merosakkan akalnya sendiri. Adapun maksud tawakal yang diperintahkan oleh agama itu ialah
menyerahkan diri kepada Allah sesudah berdaya upaya dan berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Menyerahkan kepada Allah SWT setelah berusaha sedaya upaya bagaimana mesti. Kalau dia kata SPM nak semua A, cari usaha semua A lah. Usaha mesti A. Itu sebagai contoh. Kalau kata nak kerja pendapatan yang baik, kena kelulusan yang baik. Jadi bermula daripada sekarang. Kalau nak makan yang enak, kenalah masak enak-enak. Ini masaknya rebus, tapi niatnya apa? Rendang. Dia rebus saja daging tu, letak garam, tapi niatnya nak rasa rendang. Hari ni nak makan rendang lah. Rendang, tapi rebus saja. Macam tu. Makan rendang, bergendang nanti. Mesti usaha. Misalnya apa dia kata? Meletakkan sepeda di muka rumah. Sepeda tu apa? Basikal ke motor? Basikal. Jangan salah baca. Ni sepeda, jangan tambah huruf lain. Basikal tu letak di muka rumah. Basikal letak je kat muka rumah, dia kata. Letak kat depan rumah, setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakal. Kunci dulu basikal depan rumah. Dah tahu penyamun tarbus ramai, kena kunci. Tak boleh tinggal gitu aja. Artinya bila setelah dikunci itu masih juga hilang, umpama dicuri orang, maka dalam pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah sebab telah melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang. Hal yang semacam itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Iaitu seorang sahabat yang meninggal ke untanya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti pohon ke tiang dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Dia biar je unta dia sampai itu, dia biar unta dia, kemudian bagi dia tawakal. Nabi SAW bertanya, mengapa tidak kamu ikatkan? Ia menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah. Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara fikir orang itu, lalu bersabda, iqilha wa tawakkal. Artinya, ikatlah dulu, barulah tawakal. Ini dia biar aja tawakal. Jadi tak betul lah tu. Sedangkan dia boleh usaha, ikat dulu. Ini dia biar. Tak betul. Macam kita lah. Ni kalau ada siapa yang tak ikat dulu motor, ikat. Ikat. Siap kunci letak kat situ. Tapi kalau memang niat nak sedekah, tak apa. Niat memang hari ni rezeki banyak rasa. Ataupun kerana apa? Dia kata motor inilah menyebabkan aku tak solat jemaah tadi. Sibuk cuci motor, apa kilatkan rim dan sebagainya, menyebabkan tak solat jemaah, lalu dia pun berniat nak bagi motor ni. Para sahabat itu kan dulu, dia tertinggal kerana apa? Tertinggal solat jemaah kerana dia sibuk dengan kebun dia. Lalu setelah disedarkan dia perkara itu, dia sedekahkan kebunnya itu kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan gitulah. Kalau sibuk cuci kereta, pilat kereta, dah maghrib ni tak apa, ada masa lagi. Alah hujung-hujung dekat isyak baru sembahyang maghrib. Jadi kalau sedar perbuatan itu, maka kereta itu bolehlah diwakafkan. Kereta tak seronok kerana TV, sampai kerana tengok TV sampai tak sembahyang langsung lagi. TV itu hendaklah disedekahkan. Macam tu ikut para sahabat. Keadaan itu keadaan yang baiklah, keadaan-keadaan yang baik. Tapi pastikan TV itu memang TV kita, bukan TV kita yang kita bagi ke orang. Beri wasuk kereta, kemudian kerana itu melalaikan, kita pun bagi ke orang. Rupanya kereta dipinjam. Ringkasnya, tawakal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Mesti usaha dahulu. Jikalau kita sudah dapat meletakkan arti tawakal pada garis yang sebenar, maka sangat sekali dipuji dan pasti kita tidak akan kekurangan rezeki, sebab Allah Ta'ala akan menjamin bahawa kita akan diberi bahagian rezeki kita masing-masing. Sebagaimana halnya burung yang pergi pagi-pagi dalam keadaan kosong perutnya,
sedang pada petang hari telah menjadi kenyang. Pagi burung kan, burung mana tahu, pagi dia keluar, petang balik kenyang, hari keluar balik kenyang. Itu keadaan kita. Kita pun tak tahu dulu. Masa kita lahir, mana kita tahu suatu hari nanti aku akan bekerja begini, pendapatan begini, ada kenderaan, tengok, ada rumah, tak tahu pun. Kita serah je pada Allah Ta'ala. Tak tahu pun kita akan berkahwin dengan siapa, anak berapa, serah pada Allah Ta'ala. Kita usaha sedaya upaya kita nakkan yang terbaik, mohon dengan Allah Subhanahu Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala. Atau minta rezeki dengan Allah Ta'ala. Minta nak jadi apa? Nak jadi kaya, nak jadi kaya, tak apalah, minta dengan Allah Ta'ala. Nak jadi jutawan, minta dengan Allah Ta'ala. Asalkan selagi mana perkara itu tidak melanggar syarak. Jangan pula minta dengan Allah Ta'ala, dia dah lelaki, nak jadi perempuan, itu tak boleh lah. Perempuan nak jadi lelaki, minta dengan Allah Ta'ala, tak boleh. Selain itu, Allah berfirman bahawa sifat-sifat kaum mukminin itu di antaranya ialah selalu bertawakal kepada Allah dengan pengertian tawakal yang tidak disalah mengertikan. Ini kata tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya sahaja orang yang beriman itu apabila nama Allah disebutkan menjadi gemetarlah hati mereka, dan bila ayat-ayat Allah dibacakan maka bertambahlah keimanan mereka, dan hanya kepada Allah jugalah mereka bertawakal. Yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan persoalan ini ialah dalam mengejar cita-cita supaya dapat berhasil, kecuali amat diperlukan adanya sifat kesabaran, juga wajib disertakan tawakal ini. Kerana yang menentukan berhasil atau tidaknya sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Lebih besar yang cita-citakan, wajib lebih besar pula sabar dan tawakalnya. Itu keadaan. Jadi bila kita ni, batu sifat Allah mukmin, bila mereka lakukan sesuatu kemudian mereka bertawakal, serah pada Allah. Jika berlaku satu perkara yang lain daripada yang dia hasratkan, maka dia tidak menjadi satu kekecewaan. Dia tahu kerana ini adalah ketentuan Allah. Dia dah usaha dah, tetapi ketentuan Allah itu begitu. Jadi dia tidak akan sampai bunuh diri. Hari ni ramai orang Islam pun ramai bunuh diri hari ni. Keadaan Malaysia ni cuma tak masuk surat khabar tiap-tiap hari. Sebenarnya banyak orang yang bunuh diri kerana menjadikan usahanya itu lebih daripada tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kata, misalnya ingin menjadi seorang yang alim, ingin memajukan agama, ingin mendirikan sesuatu negara yang benar-benar diredai oleh Allah Ta'ala, ingin melaksanakan hukum-hukum dan syariat Islam dalam negara dan lain-lain sebagainya. Setelah bersabar dan bertawakal, wajib pula disertai doa, memohon kepada Allah semoga yang cita-citakan itu berhasil. Jangan bosan berdoa dan yakinlah bahawa Allah akan mengkabulkan. Jadi dia kata kalau jadi orang alim yang ingin majukan negara, nak jadikan negara ini benar-benar dari Allah Ta'ala, melaksanakan segala syariat Allah Ta'ala, hendaklah kita buat usaha, bersabar, bertawakal, berdoa, mohon kepada Allah supaya apa yang kita usahakan itu berhasil. Jangan bosan, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berusaha, serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan kabulkan. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini, hadis ni agak panjang sikit. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Kenapa dia radhiyallahu anhuma? Huma tu dua, wa huma hum. Kalau radhiyallahu anhu seorang, kalau kata radhiyallahu anhuma dua orang. Allah Taala meredai mereka berdua. Siapa yang dua itu? Dulu dah pernah sebut dah ni. Bertawakal lah. Jawab aja, kemudian tawakal. Kenapa huma berdua? Allah Ta'ala meredai mereka berdua. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Ta'ala meredai mereka berdua. Selain daripada imam lah jawab. Nanti orang lain asyik merasa selamat, nanti imam akan jawab, tak apa.
Tak apa. Tak jawab pun tak apa. Jangan rasa berdosa. Sehati nampaknya. Kerana Ibnu Abbas itu anak kepada Abbas, bapa saudara Nabi, Saidina Abbas. Abbas itu sahabat Nabi SAW, dan juga Ibnu Abbas, Abdullah Ibn Abbas juga sahabi. Jadi dua orang ini, Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah Ta'ala meridai Ibnu Abbas dan juga Abbas itu sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wan nabiyya laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azim fazanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu walakin inzur ila al-ufuqi fanadhartu fa idza sawadun 'azim faqila li unzur ila al-ufuqil akhar fa idza sawadun 'azim faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala 'adzab thumma nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannah bila hisab wala 'adzab faqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'duhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi wa dzakaru asya'a fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mal ladzi takhuduna fihi fa akhbaruhu faqala humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun faqama Ukashah bin Mihsan faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum faqala anta minhum thumma qama rajulun akhar faqala ud'u Allah an yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Ukashah muttafaqun alaih wa Ukashah bidhammil ain wa tasydidil kaf wa takhfifiha wa tasydidil afsah. Boleh disebut dengan Ukashah ataupun Ukashah. Sama ada tasydid kaf ataupun tidak ditasydidkan, tetapi yang lebih fasih sebutannya adalah Ukashah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maksud hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW bersabda, dipertontonkan padaku berbagai umat. Maknanya diperlihatkan, dia kata, diperlihatkan kepada Nabi berbagai umat. Maka saya melihat ada seorang Nabi dan bersertanya adalah sekelompok manusia kecil. Bila kata sekelompok kecil, ada seorang Nabi, dia kata Nabi melihat, dia dibentang padanya, diperlihatkan padanya umat-umat dan Nabi mereka. Ada sekelompok kecil aja, dia kata, seorang Nabi dan sekelompok kecil. Bila kata kecil ini adalah antara 3 orang sampai 10 orang. Tak ramai umatnya, 3 hingga 10. Ada pula Nabi dan bersertanya adalah seorang lelaki atau 2 orang saja. Bahkan ada pula seorang Nabi yang tidak disertai seorang pun. Mana sikit. Yang tadi kelompok kecil 3 hingga 10. Ada yang seorang 2 orang, ada yang tak ada siapa pun. Nabi ni. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, kalau kita ngajak orang kebaikan, tak semestinya kita akan ramai pengikut. Orang kata rasa, oh apa yang aku buat benda yang betul lah ni, ramai pengikut. Bila tak ada orang nak ikut, seorang pun tak ikut, maka kita rasa, oh tak berjaya. Tak berjaya tak. Bila kata berjaya tak berjaya, Nabi Nuh AS berdakwah pada kaumnya lebih 950 tahun. Hanya sedikit saja yang mengikut. Lama tu 950 tahun. Kita 95 tahun pun tak tentu. Kalau sampai tu pun semput-semput, puas masuk keluar masuk hospital sampai 95 kan. Dan kemudian dia kata, tiba-tiba diperlihatkanlah kepadaku satu gerombolan manusia yang besar. Ramai ni, dia kata, tiba-tiba ramai. Tadi sikit aja, 3 hingga 10 orang, 2 orang, tak ada. Kemudian tiba-tiba satu gerombolan yang besar. Maka Nabi ingat, inilah umat dia, Nabi kata. Maka dia kata, lalu dikatakan padanya, ini adalah
Musa dengan kaumnya. Lah, Musa pula dengan kaumnya, ramai tadi. Ingatkan umatnya. Tetapi dilihatkan ke ufuk, yakni ke satu sudut, maka saya pun melihatnya. Lalu saya lihatlah dan tiba-tiba tampaklah di situ satu gerombolan umat yang besar juga. Nampak pula, dia tengok satu sudut yang lain, nampak ramai juga, ini besar. Kemudian ditunjukkan sudut yang lain pula, mungkin di sana pula satu gerombolan umat yang besar, mana yang ramai. Maka selanjutnya dikatakan pula kepadaku, kemudian dikatakan kepadanya, inilah umatmu, dan beserta mereka itu ada sejumlah 70,000 orang yang dapat memasuki syurga tanpa dihisap dan tidak terkena siksa. Bila Nabi tengok, dia kata ramai. Itu ramai tu, dalam kalangan mereka itu ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa dihisap dan disiksa. Tak kena hisap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa yang kamu buat di dunia, ini amalan kamu macam mana, apa amalan kamu, tak ada. Direct aja. Terus masuk syurga, ya, tanpa hisap, tanpa siksa. Kan ada orang yang akan kena siksa dulu, setelah masuk neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala baru masuk syurga. Jadi ramailah maknanya ni. 70,000 orang itu ada dalam itu dan beserta yang lain. Kemudian Rasulullah SAW bangun. Bila dah cakap begitu, Rasulullah SAW pun bangun, masuk rumah. Ringkas je Rasulullah cerita. Tapi para sahabat tak bangun. Pasal apa? Bincang pula. Orang banyak, mana orang ramai sama-sama bercakap mengenai para manusia yang masuki syurga tanpa dihisap dan tanpa disiksa itu. Bincang-bincanglah, siapa dia orang tu yang masuk syurga tanpa hisap, tanpa siksa itu. Sebahagian dari sahabat ada yang berkata, barangkali mereka itu adalah orang-orang yang telah menjadi sahabat Rasulullah SAW. Sebahagian lagi berkata, barangkali mereka itu ialah orang-orang yang dilahirkan di zaman sudah munculnya agama Islam, kemudian tidak pernah mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Bahkan lagi sebutan percakapan-percakapan yang mereka kemukakan. Banyaklah pendapat-pendapat, agaknya begini, agaknya begini, agaknya begini, macam-macam. Rasulullah SAW lalu keluar menemui mereka, kemudian bertanya, apakah yang engkau semua sedang percakapkan itu? Para sahabat beritahukan hal itu kepada baginda SAW. Selanjutnya beliau SAW bersabda, orang-orang yang masuki syurga tanpa hisab dan siksa itu, siapa dia? Dia kata, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, iaitu orang-orang yang tidak menjampi. La yarqun. Ruqyah ni, mana ruqyah? Ruqyah bukan ruqyah nama orang yang dipanggil Rock itu. Kita nama dah elok dah, Ruqyah. Nama siapa? Ruqyah. Panggil siapa? Rock. Macam The Rock pula. Ruqyah lah. Ruqyah itu jampi. Itu ruqyah itu boleh dengan ayat Quran. Tapi ni mereka itu orang-orang yang tidak menjampi. Wala yastarkun, tidak minta dijampi. Jampi tidak, minta dijampi tidak. Ini bukan semua benda. Maknanya yang menjampi dengan perkara-perkara yang bukan dengan nama Allah, bukan dengan Al-Quran, tapi menjampi dengan menyeruji dan sebagainya. Mambang kuning, mambang merah, mambang coklat, mambang pink, purple, panggil mambang dan sebagainya. Ataupun saya baru dengar ceramah daripada pada Datuk Dr. Amran Kasimin. Dia kata pengalaman dia pernah dengar seorang itu menjampi. Dia dengar orang kata ni menjampi guna ayat Quran, pasal apa dengar auzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dia dengar betul-betul, bukan auzubillah, bukan auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dia dengar betul-betul, dengar ulang kali. Orang datang, auzubillahirrajim. Maknanya aku berlindung pada Allah daripada, aku berlindung dengan Allah yang direjam. Nauzubillah tadi kita ini sebut sebagai contoh orang itu ya. Sebab itulah syaitan, jin suka kat dia. Maka kumpul, tunjukkan kekuatan dia, kehebatan. Orang ni sakit bagi, orang ni sakit sembuh. Jadi itu orang yang menjampi dengan sesuatu yang tidak boleh menjampi, menyeru dengan lain. Maknanya
Dia ada pendamping dia jin ni. Kemudian dia pun jampi. Okey, dah balik, nanti baiklah. Dia kata. Itu macam-macam lah caranya kan. Jadi tak boleh. Tidak menjampi, tidak minta dijampikan. Dia tak jampi, tapi dia minta dijampikan. Dia sakit, lama dah ni sakit lutut tak baik-baik. Pergi hospital kata tak ada apa-apa. Jadi pergi yang ini tak sihat, kita ni tak baik juga. Lalas jumpa seorang. Seorang dia kata ada ni bomoh terkenal ni. Terkenal. Lalu pergi minta jampikan. Dia pun baca apa benda tak dengar pun bacanya. Jampikan. Jadi itu minta dijampikan. Sebab itu kena berhati-hati dalam rawatan ini. Pilih rawatan yang kita benar-benar yakin. Kadang-kadang orang itu bila dia merawat sebut baca bismillahirrahmanirrahim, ada bunyi ayat kursi, ada apa, orang dah panggil ustaz dah. Kat sana tu ustaz tu. Yang rawat tu bukan sebarang. Saya dah dijumpa tuan-tuan. Ada masalah rumah tangga orang, kemudian diadukan kepada saya, bukan mengadulah, ceritakan pada saya. Keluarga mentuanya menuduh dia ni ada membela. Cakap mana keluarga mentua dia tahu dengan kau bela, cakap dia. Kemudian dia kata satu hari dia pergi jumpa seorang bomoh tu. Kemudian dia kata orang panggil dia ustaz. Memang dengar dia baca, ada baca 3 kul, ada baca ayat kursi. Lepas tu dia kata ini menantu dia ni. Menantu dia. Kemudian dia bawa menantu dia. Saya sampai-sampai je dia kata, ni besar ni. Terus besar ni. Macam-macam. Jadi itu menghuru-harakan rumah tangga orang dan sebagainya. Terus mentua dia pun tak tegur. Ni ada pada dia ni, dia ni ada ni. Pada dia ni. Dapat daripada siapa? Bapak dia pula. Dah besan-besan gaduh. Bapak dia punya. Itu kadang diburukkan. Siapa yang buat kerja ni? Ni ada seorang tu. Dia ni pakai cermin mata, misai kontot. Orang mencari siapa yang pakai cermin mata, misai kontot kat sini. Uish, ada. Dekat sekolah ada berlaku kejadian mencuri dan sebagainya. Maka jumpa bomoh dan sebagainya. Jumpa orang dan sebagainya. Kemudian siapa yang buat ni? Yang ini adalah orang yang rupanya macam ni. Macam mana? Misalnya kontot, ataupun ada janggut. Kat sekolah tu ada 2 orang yang janggut. Janggut ni macam mana? Janggut ni pendek-pendek ni, penipis. Ustaz Mahmud tu. Pasal-pasal. Jangan. Baik, itu dalam ada adab rawatan Islam contohnya, tak menyebut perkara-perkara macam itu. Tak ada sebut siapa yang buat apa, pergi rawat aja. Tak nyebut ini kena buat orang ni. Siapa yang buatnya? Suaminya. Patutlah. Patut apa? Patutlah besar perutnya. Kena buatan orang lah tu. Itu tak apa. Kena buatan. Baik. Wala yatatayyarun. Yatatayyarun apa maknanya? Menilik dengan burung. Menilik. Orang Arab dulu katnya, ini kita orang Arab dululah masa zaman Nabi kan. Mereka ni buat tilikan dengan menggunakan burung. Yatatayyarun. Sebab itu tayr itu adalah burung. Dan mereka itu kepada Tuhan mereka bertawakal, ya. Jadi inilah orang yang 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Jadi tengok ya, kita ni kadang-kadang kita rasa kita pernah buat tak benda ni. Itu yang bahaya tu. Kadang-kadang kita rasa kita tak terlibat, rupanya terlibat juga. Kita tak pernah jampi. Menjampi tidak. Kita sakit pun tidak minta jampi. Rupa-rupanya kita panggil orang, suruh jampi orang lain. Terlibat juga. Kita lah yang panggil, bukan orang tu yang panggil. Dia sakit terlentang aja. Tentang dia tak pernah panggil pun, orang suruh rawat dia. Tapi pasal dia tak jalan, keluarga pun usahakan bawa. Keluarga tu dah terkeluar daripada senarai. 70,000. Tengok ada list nama, tak ada. Tak pernah pun jumpa bomoh jampi apa. Tak pernah sakit, tapi rupanya dia yang tu. Kulah isteri panggil orang sana, panggil orang sini. Panggil. Itu pengalaman-pengalaman kita Imam macam-macam orang datang. Nujum 4 belalang je tak ada datang. Macam-macam semua datang. Jadi cerita pada ini mereka hanya bertawakal
kepada Tuhan mereka. Setelah usaha dengan perkara-perkara yang syarak. Jadi tuan-tuan, kalau kita mungkin dulu tak tahu, ya, dulu tak tahu, kita pernah jumpa seorang apa semua, jadi hari ni boleh tuan-tuan jumpalah siapa-siapa yang rawatan Islam untuk keluarkan balik. Mungkin balik-balik tengoklah kat rumah ada ladang kuda ke, ladang kuda, ada kuda laut, ada siput sedut, tak pernah. Jarang tengok orang letak tangkalnya apa, siput sedut. Siput gonggong, tak ada. Kalau siput babi lagi lah, tak ada. Ini biasa orang buat tangkal letak atas pintu. Ladang kuda, kuda laut, minyak dagu, minyak siku tak ada. Macam-macam, minyak geris pun tidak. Jadi tu, letak tu, maka lepas ni bolehlah keluarkan benda tu, ya. Tapi kata kalau saya buang benda tu, yang lain pula datang. Tawakal pada Allah, usaha cari ruang-ruang yang lebih baik, mohon. Kerana saya biasa masa dulu kan kita duduk kampung kan, pergi orang ahli jemaah kita juga yang solat jemaah kat masjid apa semua ulang alik sama-sama dengan kita kan pengajian, tapi bila pergi kenduri rumah dia, masuk-masuk je ladang kuda. Kalau ladang kuda tu memang duduk kat kaki kuda, tak apalah, ataupun di belakang kuda, tapi satu je, ataupun kuda apa, kuda kepang, kuda ni, kuda laut, macam-macam benda, keris kecil dan sebagainya. Habis apa yang boleh kata letak air kursi, hari tu ustaz mengata tak letak air kursi, letak benda tu. Air kursi tu baguslah, ya. Tapi lepas ni bolehlah buangkan benda-benda tersebut, insya-Allah. Dulu kita tak tahu, sebab itu pentingnya ngaji. Dulu tak tahu memang kita buat, bila dah tahu kita dah tak buat. Dulu kan kita bila nak buat sesuatu tu, tabik datuk, anak cucu, tumpang kencing, sekarang takkan buat lagi. Masa dulu kita semak pun kita belasah, dah tak tahan. Dulu tak ada banyak tanda sawam, akan dah banyak. Jadi sekarang ni dah tak buat dah benda tu. Jadi itu dulu. Jadi kita berubah. Dulu kita buat begini, sekarang kita dah tak buat. Dulu kita makan Cadbury, kemudian kita tak makan, kemudian dah makan balik. Kita kan berubah. Jadi macam tu, tak kisah. Tuan-tuan, kita berubah. Keadaan itu boleh berubah, tak ada masalah. Jadi kemudian belah habis lagi hadis tadi. Kemudian dia kata, Ukasha bin Mihsan al-Asadi kemudian berkata, terus seorang sahabat ni namanya Ukasha bin Mihsan, dia pun berdiri, dia kata, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya saya menjadi seorang yang termasuk dalam golongan itu. Doakanlah saya supaya saya salah seorang daripada 70,000 orang itu yang masuk syurga tanpa dihisap dan siksa. Nabi SAW lalu bersabda, engkau termasuk dalam kalangan mereka. Dia kata, begitu. Nabi kata, anta minhum, kamu dalam kalangan mereka. Mana cepat Ukashah ini. Kemudian keadaan itu, bila Ukashah dia kata gitu, Nabi kata anta minhum. Ada sahabat lain pun kata juga, berdiri juga. Kemudian dia kata, doakanlah saya kepada Allah supaya saya oleh Allah jadikan termasuk golongan ini pula. Doakanlah saya pun masuk golongan ini. Maka kata Nabi, sabaqakal Ukashah, telah mendahului kamu ini Ukashah. Kamu terlambat, Ukashah dah dulu. Tengok, lepas tu Ukashah ini seorang pemuda yang cerdik, yang cepat mengambil peluang. Boleh namakan anak, kalau ada peluang nak dapat anak lagi, namakan Ukashah, bukan Akashah, nanti jadi pelakon, tak apa, baguslah juga. Ukashah, sama ada Ukashah ataupun Ukashah, boleh. Ni kadang-kadang kita tengok nama budak-budak macam-macam ejaan, dah baik dah, tetapi nak buat macam mana, lidah maknya lain macam. Akashah dia tulis, ada Akosah pun ada juga. Siapa nama mak apa atuk Jawa macam Akosah, dia kata Kosah lah, bila daftar Kosah dia. Baik.
Itu kan. Ukashah. Benda saya namakan anak saya yang kedua Ukashah. Selepas saya baca kisah ni, oh seronok. Ukashah ni, nama Ukashah. Makcik-makcik, mana nenek pun kalau nak dapat anak lagi pun boleh. Ukashah, insya-Allah. Tawakal pada Allah. Tak yakin pula. Baru lepas belajar. Tak habis lagi, tak tutup kitab lagi dah ketawa. Mana tak yakin dah tu. Usaha kan? Oh, dah tak boleh usaha. Putus harapan. Tak apalah, insya-Allah. Tawakal ajalah. Kalau gitu, memang tak usaha. Tawakal insya-Allah ya. Ada pertanyaan? InsyaAllah. Itulah ya. Kadang ada orang yang dia kata pengubatan Islam dan kemudian dia tuliskan dia gitu je. Oh ni ada 2 ekor ni. Contohnya ada 5 ekor dan sebagainya. Yang ni ada. Saya tak berapa mahir lah dalam bab ini ya. Tetapi saya lebih, contohnya cara buatan Darus Syifa, Darundin ya. Baca je Al-Quran. Bila dia baca tu, orang itu menunjukkan reaksi tentu, maka itulah tanda dia ada gangguan saka dan tertentulah atau bersihir daripada itu. Bila dibacakan ayat sihir, maka menggelepar. Bila baca ayat biasa, dia biasa je. Ayat maknanya orang itu sihir. Daripada ayat-ayat Quran, ruqyah yang dibacakan. Itu cara itu. Dia bukan tengok orang itu dah tahu. Jadi sebab itu rawatan-rawatan asyifa yang begitu dengan menggunakan ruqyah ayat Al-Quran itu, dibacakan ayat itu tu. Dia kata ini tanda-tandanya. Macam ni, bila baca ayat ruqyah, ayat-ayat tentang sihir, barulah orang itu mana dia tanda dia ini disihir dan sebagainya. Wallahu alam. Oh, dia baca dah tentukan ada 3, 4, 5. Dia banyak sangat ni jin. Jadi wallahu alam. Kita cuba cari yang kita, contoh bacaannya itu baik. Sebab itu kadang-kadang perawat-perawat itu dia kena lebih prihatin lah dengan benda-benda macam ni. Tak payah sebut ada berapa, kalau memang betul dia tahulah. Tak payah sebut, rawat ajalah orang tu dan kemudian apa yang penting ialah kita nak berdakwah dia sebenarnya. Orang itu kenapa dia kena gitu? Kerana dia tak pernah sembahyang, tak pernah zikir, tak pernah solat. Jadi time itulah darawat dia kena solat. Sebab tak solat lah jadi macam ni. Kena solat, lepas ni jaga zikir dan sebagainya, insya-Allah berubah orang itu. Itu peluang berdakwah. Itu kita ambil peluang insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik ya. Saya punya cara begini. Ada banyak benda yang diragui ya, diragui kehalalannya. Jadi macam mana kita nak bertawakal? Kita ni Malaysia ni alhamdulillah lebih baik sebenarnya. Lebih baik daripada negara Arab. Kita sebagai nak jadikan Malaysia sebagai hub halal. Kerana apa? Kita ada satu badan yang telah ditubuhkan, JAKIM, kemudian pejabat-pejabat negeri yang bekerjasama dengan jawatan kimia apa semua untuk mengkaji makanan itu halal ke tidak. Jadi itu je. Badan ini berautoriti menjaga maslahat umat Islam. Yang baru-baru ini pendapat masing-masing, ada yang setuju, ada tak setuju ya. Bagi saya, apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, mereka itu bukan berautoriti untuk menentukan coklat itu halal ke tidak. Yang berautoriti adalah JAKIM. Yang mereka itu bersama dengan Jabatan Kimia. Memang bukan mereka yang cek sendiri dengan Jabatan Kimia. Maka itu adalah badan yang berautoriti menjaga kepentingan umat Islam. Maka kita kena yakin dengan badan yang berautoriti kepada umat Islam. Kementerian Kesihatan, kita kena yakin dengan dia yang menjaga kesihatan.
merawat sakit dan sebagainya. Jangan pula sakit apa semua pergi ke JAKIM. Tak kenalah. Sakit jantung pergi ke JAKIM, Jabatan Agama. Sakit jantung. Dalam bab ini kita kena tu. Jadi di Malaysia ni senang. Mana ada halal itu halal lah. Tapi kalau air mineral tu tak perlu nak cari sangat tanpa air. Itu di Malaysia. Tapi kalau kita keluar daripada Malaysia, contohnya di Kemboja apa, tak boleh nak cari itu, tak makan-makan sekarang. Jadi yakin aja, insya-Allah. Tapi kalau kita rasa syak, ragu-ragu, tinggalkan itu je. Syak, ragu-ragu, ada kawan saya pergi sana dihidangkan roti, sibuk cari roti ni halal ke tidak? Kedai mana? Memang tak jumpa kedai orang Islam buat roti kat sana. Maka orang dah hidangkan roti je, nak makan-makan tak makan sudah. Saya pun makan. Jadi saya makan, semua makan. Tak makan, gitulah. Mana kita yakinlah, insya-Allah. Benda nak buat macam mana dah itu dihidang kat kita. Nak cari cop halal JAKIM tak ada. Kemboja yakin pergi sana pula. Kat Malaysia tak habis benda nak dicop. Yang dah cop tu pun orang tu balik. Jadi nak pergi. Ada lain? Tak ada. Tak ada. Cukup sampai sini. Betul ni? Tak ada. Nanti kerana mimpi ngeri pula tak tanya. Kenapa mimpi ngeri? Tak tanya tadi. Ada. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.